Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek di mana Ustaz Don Daniel menerangkan beberapa keutamaan Hari Ashura. Ayuh kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Guys, hari Jumaat ni special sebab jatuh pada hari Ashura. Dengar sini. 28 hari bulan 7, 2023, Jumaat ni, betul? Jatuh pada 10 hari bulan Muharram 1445. Semua orang akan berpuasa pada hari ini. Kenapa? Sebab ada saranan daripada Nabi. Pertama, hadis Siti Aisyah. Katanya, baginda Nabi tak pernah puasa dalam keadaan nak kelebihan yang sangat-sangat, melainkan pada hari Ashura. Special. Kemudian Nabi habaq lagi dalam hadis lain, para anbiya sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan berpuasa pada hari Ashura. So yang ketiga, apa kelebihan yang Nabi nak sangat? Pertama, taubat diterima pada hari Ashura. Maka bertaubatlah kita dalam keadaan kita berpuasa dan banyak sembahyang. Yang kedua, siapa berpuasa di hari Ashura bersamaan dengan puasa selama setahun. Siapa yang bersedekah di hari Ashura bersamaan dengan sedekah selama setahun. Kata ulama, amalan di hari Ashura bersamaan dengan amalan setahun. Dan satu lagi, apa dia? Hari Ashura ada amalan-amalan yang disenaraikan oleh Nabi SAW. Banyak, semayang, puasa, sedekah, belanja keluarga, macam-macam. Selamat beramal, menghidupkan hari Ashura. Baik, kita sudah pun menontonnya. Ayuh kita semak satu persatu riwayat ataupun pendapat yang dikemukakan oleh Ustaz Don. Riwayat pertama ialah terhadap hadis yang beliau sebutkan. Ia dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis nombor 2006 dan juga Imam Muslim dalam sahihnya hadis nombor 1132. Ayuh sama-sama kita baca daripada lafaz sahih Al-Bukhari. Ia daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hazal yauma Ashura wa hazal syahra yakni syahra Ramadana. Yang bermaksud, daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar satu hari yang fadilatnya lebih berbanding hari-hari yang lain, melainkan hari ini, yakni hari Ashura, dan bulan ini, yakni bulan Ramadan. Jadi riwayat pertama yang dibacakan oleh Ustaz Don adalah sahih, cuma mungkin sedikit tersasul, ia bukan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, tetapi daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, terhadap riwayat yang kedua pula, yang bermaksud para anbiya sebelum daripada Nabi SAW pasti akan berpuasa pada hari Ashura. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Shaybah dalam musannafnya, hadis nombor 9605 dengan sanad yang dhaif. Namun, ia memiliki beberapa penguat sehingga dinilai hasan oleh Ammar bin Ali Yasin dalam semakannya, dalam tahqiqnya ke atas kitab Lataiful Ma'arif oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, muka surat 122. Jadi kitab asal Lataiful Ma'arif yang disusun oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, yang kemudiannya disemak, ditahqiq dan diberi nota kaki penjelasan lanjut oleh Ammar Ali Yasin. Beliau berkata, berdasarkan beberapa penguat, ia dapat diangkat ke darjat hasan. Bagi yang mungkin tak pernah dengar nama, Imam Ibnu Abi Shaybah rahimahullah adalah seorang ahli hadis yang wafat tahun 235 Hijrah. Sementara Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah adalah seorang ulama yang wafat tahun 795 Hijrah. Cuma dalam teks Arab, riwayat tersebut tidak ada perkataan pasti. Riwayat tersebut, kalau kita baca,
Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi Asyura yaumun kanat tasumuhul anbiya'u fasumuhu antum. Bermaksud puasa hari Asyura adalah hari berpuasanya para nabi, maka berpuasalah kalian. Jadi perkataan pasti tidak ada di situ, ya. Okey. Itu riwayat yang kedua. Seterusnya, riwayat yang ketiga ataupun perkara ketiga yang disebut oleh Ustaz ialah taubat diterima pada hari Asyura. Ini merujuk kepada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 741. Ia hadis yang panjang, kita baca apa yang berkenaan dengan kita. Ia daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara aku, yang ini Ali, duduk di sisi baginda. Maka berkata ataupun bertanya lelaki itu, "Ya Rasulullah, ayyu syahrin ta'muruni an asuma ba'da syahri Ramadhan?" Lelaki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah bulan yang engkau menyuruh aku untuk berpuasa padanya setelah bulan Ramadan?" Qala, maka baginda bersabda atau baginda menjawab, "In kunta sha'iman ba'da syahri Ramadana fasumul Muharram fa innahu syahrullahi fihi yaumun taba fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akharin." Bermaksud, jika kamu hendak berpuasa sesudah bulan Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram, kerana sesungguhnya ia adalah bulan Allah. Padanya terdapat satu hari yang Allah menerima taubat daripada satu kaum, dan Allah juga menerima taubat daripada kaum yang lain. Jadi siapa-siapanya pun Allah akan menerima taubat. Berkata Imam At-Tirmizi, haza hadisun hasan gharib, yang bermaksud ataupun mengisyaratkan kepada kedhaifannya. Dan juga demikian juga penilaian Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau juga menerangkan bahawa hadis ini adalah dhaif. Okey, baik. Perhatikan dalam hadis dhaif yang baru kita baca tadi tu, ia hanya sebut bahawa dalam bulan Muharram ada satu hari yang Allah menerima taubat. Tidak disebut bahawa ia adalah hari Asyura. Okey, kalau kita baca balik, fa innahu syahrullah fihi yaumun taba fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akharin. Berpuasalah pada bulan Muharram kerana sesungguhnya ia adalah bulan Allah. Padanya terdapat satu hari di mana taubat diterima, ya, di mana Allah menerima taubat ke atas satu kaum, dan Allah juga akan menerima taubat atas kaum yang lain. Tapi tak disebut bahawa hari itu ialah 10 Muharram. Tak disebut bahawa hari itu ialah hari Asyura. Meskipun ianya dhaif, jalan yang dhaif tu pun sebenarnya tak disebut bahawa ia adalah hari Asyura. Maka hendaklah diperhatikan perkara ini, ya. Baik, dalam bab ini terdapat sebuah riwayat lain. Terdapat sebuah riwayat lain bahawa kononnya Adam alaihi salam bertaubat ketika di syurga pada hari Asyura juga. Ia dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya. Riwayat nombor 8099 dan sanadnya dhaif juga. Kalau kita baca, ya, an Abdul Razak, an Ibnu Juraij, an Rajulin. An Rajulin tak sebut nama, jadi majhul. An Ikrimah qala huwa yaumu taballahu ala adama yaumu Asyura. Daripada Ikrimah. Jadi ada dua kelemahan dalam sanad ini. Pertama, ada seorang perawi yang tak disebut namanya, sekadar an Rajulin, ya, daripada seorang lelaki, ya. Kemudian ia adalah pendapat Ikrimah dan bukannya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, sebab nanti akan ada yang berkata, tak apalah riwayat dhaif pun boleh lah, kan. Sebenarnya ada dua masalah. Pertama, kalau nak amalkan pun, ianya adalah seluruh bulan Muharram, bukannya pada 10 Muharram. Kemudiannya yang sahih berkenaan dengan taubat ialah hendaklah seseorang itu segera bertaubat
apabila melakukan dosa besar. Dan Allah menerima taubatnya pada bila-bila masa. Tak perlu tunggu bulan Muharram, tak perlu tunggu 10 Muharram untuk bertaubat. Bimbang tunggu-tunggu malaikat maut yang datang terlebih dahulu sebelum dia sempat bertaubat. Okey, jadi kena hati-hati dengan hadis dhaif ni. Sebahagian orang saya cukup hairan, suka menyampaikan hadis dhaif, dan orang yang mendengar pun suka untuk menerima hadis dhaif tersebut. Padahal antara syarat hadis dhaif ialah ia tidak boleh bertentangan dengan dalil lain, nas lain yang sahih. Dan yang sahih dalam bab ini ialah Allah menerima taubat kita pada bila-bila masa, tanpa terhad pada bulan Muharram, tanpa terhad kepada tarikh 10 Muharram, yang ini hari Ashura. Baik, riwayat keempat yang dibawa oleh Ustaz Don ialah yang bermaksud sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura bersamaan dengan puasa selama setahun, dan sesiapa yang bersedekah di hari Ashura bersamaan dengan sedekah selama setahun. Okey, ini berdasarkan sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif muka surat 137, yang disandarkan kepada Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Berkata pentahqiq, yakni Ammar bin Ali Yasin di bahagian nota kaki, saya sedang merujuk edisi Maktabah Syamilah, depan saya sekarang ni laptop tu ya. Okay, beliau berkata di bahagian nota kaki yang saya terjemah secara mudah, aku tidak menemuinya dan aku berpendapat ia bukanlah sesuatu yang sahih daripada ucapan Abdullah bin Amru bin Al-As. Maknanya tidak menemui riwayat tersebut dalam mana-mana kitab hadis, dan baginya ia bukanlah sesuatu yang sahih. Seandainya sahih sekalipun, seandainya sahih, ia bukanlah ucapan Nabi, kerana banyak riwayat yang diambil oleh Abdullah bin Amru bin Al-Ash daripada ahli kitab. Okey, ahli kitab maknanya Yahudi dan Nasrani. Okey. Baik, ulasan kelima, apabila Ustaz Don kata para ulama berkata amalan pada hari Ashura bersamaan dengan amalan setahun. Yang ini saya pula tak temui ya, yang sahih berkenaan hari Ashura ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita berpuasa, dan keutamaannya ialah diampunkan dosa-dosa setahun yang lepas. Sila rujuk Sahih Muslim, hadis nombor 1162. Ia hadis yang panjang, baca di akhir sekali, di hujung sekali, di mana baginda bersabda, wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanata allati qablahu. Bermaksud, dan puasa hari Ashura, aku berharap agar Allah menghapuskan setahun yang lepas. Maksudnya menghapuskan dosa-dosa setahun yang lepas. Jadi, okay. Dan ini apabila kita baca amalan-amalan yang menghapuskan dosa apa, ia merujuk kepada dosa-dosa kecil dengan syarat seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jika seseorang itu melazimi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya tidak akan diampuni dengan amalan-amalan seumpama puasa hari Ashura, puasa hari Arafah dan sebagainya ya. Ini saya telah jelaskan dalam sebuah video berasingan, sila rujuk ke sana. Jadi, kalau nak sebut keutamaan setahun, yang sahih bukanlah bersamaan puasa setahun, yang sahih bukanlah bersamaan sedekah setahun, yang sahih bukanlah bersamaan amalan setahun, tetapi yang sahih ialah dihapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lepas. Itu pun bukan secara pasti, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kalau kita dengar tadi, aku berharap ke atas Allah agar dihapuskan, agar ia dapat menghapuskan, puasa Ashura itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lepas. Dengan betul-betul ya teks Arab, ataupun saya ada letak di skrin tu kan, wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu, dan puasa pada hari Ashura aku berharap ala Allah, ke atas Allah, an yukaffiras sanata allati qablahu, aku berharap, bukannya pasti akan dihapuskan. Jadi
kena perhatikan sebab lafaz ni penting. Macam tadi riwayat kan, pasti para nabi sebelum ini berpuasa, padahal tak ada kan. Dan ini pun aku berharap, jadi bukannya pasti. Okay? Jadi ini antara disiplin apabila kita membaca hadis dan juga ayat Quran, baca dengan tepat. Sebab bila kita baca lebih kurang saja, ia boleh mengganggu ataupun mencemari maksud hadis yang sebenar, ya. Baik, demikianlah ulasan saya, ya. Ringkasnya, yang sahih berkenaan hari Ashura pada 10 Muharram, yang ini hari ini, saya buat rakaman ni hari ini 10 Muharram, pukul 9.30 pagi, ialah Rasulullah SAW menganjurkan kita berpuasa dengan keutamaan moga-moga ia dapat menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lepas selagi mana dijauhi dosa-dosa besar. Adapun keutamaan atau amalan lain yang dikaitkan dengan hari Ashura, maka ia berdasarkan riwayat-riwayat yang dhaif atau yang lebih lemah daripada itu, lebih dhaif daripada itu. Amatlah dikesali apabila seseorang agamawan tidak memiliki sikap bertanggungjawab dalam menyampaikan riwayat-riwayat tersebut, dan ia bukanlah sesuatu yang berlaku sekali tetapi sudah pun berulang kali. Sebab agamawan yang sama ini bercampur aduk antara sahih dengan dhaif dengan yang lebih lemah daripada itu. Dan kadang memang ada yang sahih, tapi bila kita baca lafaz hadis tu bincang bab lain, bukannya bab ini kan. Macam baru-baru ni tentang 1 Muharram kan, amalan akhir tahun, awal tahun, apa semua tu. Di sini mungkin ada di kalangan para penonton yang berkata atau bertanya, bukankah kita boleh mengamalkan hadis yang dhaif? Saya jawab, apabila memang jumhur para ulama membolehkan pengamalan hadis dhaif, ia adalah dengan syarat kedhaifannya adalah ringan. Syarat pertama pun tak lepas, sebab bila seseorang itu menyampaikan riwayat-riwayat, apakah dia sudah semak riwayat itu? Kalau dhaifnya ringan ke, dhaif berat ke, maudhu ke, tiada asal usulnya, tak boleh semata-mata menyampaikan riwayat. Bila kita tegur, dia kata para ulama kata boleh menyampaikan hadis dhaif, boleh mengamalkan hadis dhaif. Hadis dhaif tersebut, syarat pertama ringan kedhaifannya, maka kamu kena cari. Macam tadi Musannaf Abdul Razak ke, Musannaf Ibnu Abi Syaibah ke, kena cari hadis tu dalam kitabnya yang asal. Okey, kemudian semak sanadnya, kemudian pastikan bahawa ia kedhaifan yang ringan. Okey, itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak boleh berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebaliknya, hendaklah mengisyaratkan contoh dalam sebuah riwayat. Okey. Kemudian hendaklah menerangkan bahawa ia hadis yang dhaif, supaya orang tahu. Bila disampaikan saja, orang pula tengok yang sampai tu ustaz ada kopiah, ada selendang gantung, pakai kemas apa, dia bukanlah pakai t-shirt begini kan. Ustaz kalau cakap mestilah hadis sahih kan. Tak, mesti terangkan bahawa ia hadis dhaif. Sebagai contoh, dalam sebuah riwayat yang dalam sanadnya terdapat kelemahan, dikatakan bahawa sekian. Itu disiplin dalam bidang hadis. Itu disiplin dalam menyampaikan hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif tu pula tidak bertentangan dengan hadis lain atau amalan lain yang berdasarkan riwayat yang lebih kuat. Macam tadi kan kita bincang tentang bertaubat pada bulan Muharram ataupun 10 Muharram. Yang sahih ialah berbagai dalil yang lain, kita boleh bertaubat pada bila-bila masa tanpa perlu menunggu bulan Muharram. Sama juga kononnya puasa hari Ashura sama dengan seperti puasa setahun, sama seperti sedekah setahun, sama seperti melakukan sesuatu amalan setahun. Yang sahih ialah ia ampunkan dosa kecil setahun yang lepas, bukan jadi amalan setahun, beza tu. Okey, dan aku berharap diampunkan. Aku berharap agar Allah menghapuskan dosa-dosa, bukan secara pasti pun. Jadi sangatlah dikesali sebab bila disiplin ini tidak diperhatikan oleh orang yang diangkat sebagai agamawan di kalangan masyarakat kita, ya. Dan yang mengherankan, dalam urusan duniawi, jika kita berhadapan dengan sesuatu yang tak pasti, kita akan menjauhinya.
Akan tetapi dalam urusan hadis Nabi, jika kita tak pasti tentang sesuatu hadis, kenapa pula mahu menerimanya? Kenapa tidak dijauhi juga? Kan? Seperkara lain juga tadi pertama, perkara kedua pula, kita tak boleh salahkan agamawan yang tidak bertanggungjawab, yang tidak berdisiplin. Kerana selagi mana ada demand, maka selagi itulah ada supply. Supply dan demand ni bukan saja berlaku dalam bidang perniagaan, tetapi juga dalam bidang agama. Selagi mana ada permintaan dan sambutan terhadap agamawan yang tidak bertanggungjawab, yang tidak berdisiplin, selagi itulah akan tetap aktif agamawan seperti itu. Masalahnya, permintaan dan sambutan yang datang tu bukan daripada orang yang bodoh. Mereka bukanlah orang yang tak sekolah, bukanlah orang yang tak lulus sekolah. Bahkan mereka adalah orang yang berjaya dalam bidang masing-masing, dalam bidang urusan dunia masing-masing. Cuma apabila datang isu agama, mereka membodohkan diri sendiri. Terima saja. Kemudian seronok forward. Mereka menerima agamawan yang bercerita tanpa fakta, tanpa rujukan. Padahal, jika dalam bidang mereka, jika ada seseorang yang sekadar bercerita, nescaya mereka akan menolaknya. Bahkan mungkin marah kerana bercakap tanpa fakta yang sahih, bercakap tanpa menyatakan sumbernya. Moga-moga Allah memelihara kita semua daripada membodohkan diri dalam urusan agama. Ingat ya, apabila tiada demand, maka tiadalah supply. Selagi mana ada demand, maka orang agamawan macam tu akan tetap aktif. Kerana dia tahu ada orang nak. Dia tak kisah. Sahih tak sahih, dia tak kisah. Asalkan dia jadi masyhur, dia jadi selebriti. Kalau buat video, view jadi banyak. Orang pun sebut-sebut, ustaz ni recommend amalan tu, ustaz ni recommend amalan tu, dia jadi masyhur. Sahih tak sahih, tak payah kisah. Yang penting ialah macam saya sebut tadi ya. Baik, itulah ulasan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.